Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nu'azzimuhu wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-qubur mamlu'atun zulmah ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, inna hadhihi al-qubur mamlu'atun zulmah ala ahliha. Nabi pada satu hari bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satu kawasan kubur, Nabi kata sesungguhnya kubur ini mamlu'atun zulmah, penuh dengan kegelapan. Nabi duduk dekat satu kubur, Nabi ada di satu kawasan kubur. Nabi kata sesungguhnya kubur ini mamlu'atun zulmah, penuh dengan gelap. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah memberi cahaya kepada kubur ini kerana aku sembahyang kepada orang yang mati ini. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dua pengajaran kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang pertama, kubur ini adalah satu tempat yang amat menakutkan. Yang pertama, kubur ni adalah satu tempat yang amat menakutkan. Sehingga kan Nabi SAW ada sebut dalam hadis dia, Nabi kata, ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru afza'u minhu. Nabi kata dalam hadis dia, Nabi kata, aku tidak pernah tengok satu gambaran yang amat menakutkan. Illa al-qabru afza'u minhu, melainkan kubur inilah satu pemandangan yang aku biasa tengok dan dia amat menakutkan. Kesimpulan yang pertama yang kita boleh ambil ialah kubur adalah satu tempat yang amat menakutkan, dan Nabi kata kubur itu mamlu'atun zulmah, penuh dengan kegelapan. Kata Nabi lagi, wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi cahaya kepada kubur hamba Allah ini semata-mata kerana aku sembahyang kepada orang yang mati ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil ialah, biarlah esok kubur kita ni jadi satu kubur yang bercahaya. Sama ada kubur itu bercahaya kerana amalan-amalan baik kita, ataupun kubur itu bercahaya kerana ada orang-orang yang baik-baik semayang untuk kita. Ini kita nak kena jaga. Dua benda. Yang pertama, biarlah kubur itu cerah, terang, bercahaya kerana amalan-amalan kita. Maknanya masa hidup ni buat apa yang Allah suruh buat. Mudah-mudahan kubur kita terang bercahaya.
Dan yang kedua, pastikan bila kita mati esok ni, pesan tinggal kepada anak-anak cucu kita, kepada isteri kita, kepada siapa-siapa yang jadi waris dekat kepada kita. Mintalah kalau boleh orang yang semayang mayat kita itu orang-orang yang memiliki ciri-ciri Nabi pada diri dia, yang sembahyang mereka ini boleh membantu bagi cahaya kepada orang yang duduk dalam kubur itu. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'ah illa syafa'ahumullahu fi, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni pula Nabi SAW bersabda, Nabi kata satu orang manusia Islam yang mati dan mayat dia disembahyangkan oleh 40 orang laki-laki, yang mereka itu Nabi kata la yusyrikuna billahi syai'a, 40 orang yang sembahyang mayat si mati ini adalah 40 orang yang tidak syirik dengan Allah. Illa syafa'ahumullahu fi, melainkan Allah bagi syafaat kepada orang yang mati itu. Dua pengajaran yang boleh kita ambil. Apa dia? Yang pertama, mati semua orang pasti jumpa. Dan yang kedua, biarlah bila kita mati, kita disembahyangkan oleh orang-orang yang dipercayai Islam dan iman mereka itu. Jadi itulah pentingnya tuan-tuan, biarlah masa kita hidup ni kita ada mempunyai rangkaian sahabat-sahabat, yang sahabat-sahabat kita ni bersih hati dengan Allah, yang ditakdirkan esok bila sampai masa kita mati, kawan-kawan ni tak payah panggil, tak payah telefon panggil, tak payah bagi duit, tak payah bagi envelope apa, tak payah. Kawan, sahabat kerana Allah, dia dengar kawan dia mati, dia start kereta dia pergi. Semayang dia sudah pastilah dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sembahyangnya sudah barang pasti dia minta dekat Tuhan tu, minta sungguh-sungguh kerana yang mati itu sahabat baik dia. Begitulah pentingnya kita hidup atas dunia ni, biarlah kita ada sahabat-sahabat yang boleh bantu akhirat kita. Tidak perlu kita ada ramai sahabat atas dunia ni, yang sahabat-sahabat tu hanya nak tumpang seronok atas dunia. Bila mati kita seorang-seorang, tidak ada sikit pertolongan pun daripada mereka. Ya, mudah-mudahan kita dapat aktibah daripada mukadimah yang kita baca tadi, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6. Kita masih lagi berada di bawah. Kita akan berada pada tajuk bab ma jaa fi thawabil haji wal umrah. Ini adalah bab yang datang pada menyatakan pahala mengerjakan haji dan umrah. Malam ni kita nak masuk tajuk haji dan tajuk umrah secara khusus. Dan bab yang pertama bagi tajuk haji yang khusus ini ialah pahala bagi orang yang mengerjakan haji dan umrah. Ketahuilah saudaraku, bahawasanya mengerjakan haji dan umrah itu sangat besar kelebihannya, dan ada beberapa banyak pahalanya. Dia start macam tu. Dia kata cerita buat kerja haji, cerita buat ibadah umrah ini, cerita pahala besar. Kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang buat haji, yang buat umrah ini juga besar. Kata dia, dan boleh pula dikenal haji yang makbul itu dengan alamatnya. Ini lagi pula. Orang yang pergi ke Mekah buat haji, balik daripada menunaikan ibadat haji, boleh kenal haji dia ni makbul ke tidak di sisi Allah. Maka pada bab ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang menunjukkan pahala mengerjakan haji itu. Katanya an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kir khabathal hadid wal-zahabi wal-fiddah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur,
namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi SAW, hubungkan oleh sekalian kamu antara haji dan umrah. Nabi suruh. Nabi kata adalah hadis dia, tabi'u bainal haji wal umrah. Tabi' makna dia turut, ikut. Ikutilah haji yang kamu buat itu dengan umrah. Makna dia buat haji mesti buat umrah. Umrah yang pada asal-asalnya hukum sunat, dengan kerana kita buat haji, umrah jadi wajib. Pasal apa? Sabit daripada hadis ini, tabi'u bainal haji wal umrah. Biarlah ibadat haji itu dituruti dengan ibadat umrah. Begitu. Yakni kerjakanlah keduanya di dalam tahun yang satu. Buat ibadat haji dan umrah ni dalam tahun yang sama. Kerana menurut-nurutkan dan mengikut-ngikutkan keduanya itu menghapuskan kepapaan dan menghapuskan dosa. Orang yang buat haji, yang buat umrah dalam tahun yang sama, maka orang ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua benda. Yang pertama, dia tak akan jadi manusia yang papa kedana. Dan dia tidak akan jadi satu orang manusia yang memikul dosa besar, dosa yang banyak. Sebaliknya, sebahagian dosa dia diampun Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini dua kelebihan yang Allah janji kepada orang yang buat haji dan buat umrah dalam tahun yang sama. Sebagaimana menghembus oleh penghembus api, yakni tukang besi akan buruk-buruk dan taik besi dan taik emas dan taik perak. Baru ni kita baca hadis di Masjid Simpang 4 Matang Buluh. Hadis kita baca di Masjid Simpang 4 Matang Buluh juga Nabi SAW menggunakan kiasan yang sama kepada Ummu Sa'id yang kita baca baru ni. Luruhnya dosa daripada orang yang buat haji dengan buat umrah ni seperti mana luruhnya taik besi daripada besi yang dibakar panas. Nabi SAW nak gambarkan dosa tu gugur seperti mana gugurnya taik besi. Apabila tukang besi pukul besi bagi panas, sudah pastilah di tepi besi panas tu ada taik-taik besi. Bila dia ambil besi panas tu, dia embuih tu luruh taik-taik besi yang ada di tepi-tepi besi itu. Luruh taik besi itu seperti mana luruhnya dosa orang yang buat haji dan buat umrah itu. Begitu. Kata dia, maka tidak hapus kepapaan dan dosa itu merupakan perkara kecil. Bahkan ialah perkara yang menjauhkan seseorang itu daripada kebahagiaan. Dia kata jangan kita pandang soal Tuhan ampun dosa ni soal kecil. Jangan ingat macam tu. Dosa ni boleh menyebabkan kita susah sungguh akhirat esok ni. Sehingga kan dalam hadis Nabi SAW cerita, ada manusia yang masa hidup atas dunia kaya meliana. Di hari akhirat esok dia merupakan orang yang teruk diazab Allah Subhanahu wa taala. Dia diazab Allah Subhanahu wa taala kerana dosa dia yang terlampau-lampau banyak. Dia guna kekayaan Allah bagi ke dia dengan merosakkan diri dia dengan dosa yang banyak. Maka ketika dia kena azab teruk dengan Allah di hari akhirat esok, orang kaya ni minta pada Allah. Dia kata, ya Allah, aku sanggup tembus diri aku ni dengan segala kekayaan yang aku miliki masa atas dunia dulu. Tembuslah aku daripada azab yang aku tengah kena ni. Apa Tuhan kata ke dia? Tuhan kata, banyak mana harta kamu? Kalau sekiranya ditakdirkan harta kamu meliputi langit dan bumi ini, dan kamu nak tembus diri kamu daripada kena azab aku hari ini, aku tidak terima tembusan yang sebanyak itu. Hari itu barulah manusia tahu bahawa sesungguhnya dosa ni cerita leceh. Dosa ni cerita berat. Dosa ni cerita esok menyesal tak kesudah. Hari itu baru manusia sedang, hari itu sedang, hari itu sudah tidak ada guna. Maka dengan kerana itulah Nabi SAW bagi tahu dalam hadis ni, dan ulama yang menulis kitab ni pula dia kata, janganlah kamu memandang soal Allah ampunkan dosa itu soal kecil. Jangan duk ingat soal ampun dosa ni soal kecil. Jangan ingat macam tu. Kerana sesungguhnya soal Allah ampun dosa ini soal besar. Tidak semua orang yang buat dosa Allah setuju untuk ampun dosa dia. Maka mana-mana manusia yang buat benda-benda baik yang Allah sedia untuk ampun dosa dia, itu anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi ke dia. Maka jika seseorang itu hendak tinggal di dalam kebahagiaan, maka janganlah meninggalkan daripada mengerjakan haji dan umrah yang dihubung di antara keduanya. Soal kedua yang besar apa dia? Yang pertama, soal Allah ampun dosa, ini soal besar. Yang kedua, soal bahagia. Bahagia ni manusia cari.
Manusia cari bahagia ni 1001 macam cara. Manusia nak bahagia ni 1001 macam cara. Ada manusia dia faham kata dia boleh bahagia kalau sekiranya duit banyak. Manusia ni tungging terbalik buat kerja cari duit. Pasal apa? Pasal dia percaya duit bagi bahagia pada dia. Setelah dia dapat duit banyak tak bahagia juga. Ada manusia duk ingat dia bahagia kalau sekiranya dia ada ilmu tinggi, dia ada degree yang tinggi. Maka manusia ni belajar sungguh-sungguh, pi habis BA, pi buat MA, habis MA buat PhD, habis PhD dalam bidang ni, buat pula PhD dalam bidang lain. 2-3 PhD duk rangkai atas belakang. Tetapi setelah dia ada 3-4 PhD, tak bahagia juga. Maka manusia ni duk memburu kebahagiaan ni dengan 1001 macam cara. Dan kebanyakan manusia yang memburu kebahagiaan dengan cara-cara yang tak betul ni, akhirnya dia tak jumpa juga bahagia tu. Sebaliknya, ada orang yang memburu kebahagiaan cara dia betul, dia jumpa kebahagiaan itu. Sehingga kan duit ringgit, pangkat kedudukan, kuasa dan sebagainya tidak penting bagi dia. Sebaliknya, Islam itulah yang lebih berharga bagi dia. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sedia untuk anugerah kebahagiaan kepada kita. Di antara syarat yang Allah letak untuk dia bagi bahagia apa dia? Cuba sedaya upaya kamu pergi Mekah buat haji dan buat umrah. Allah kata aku bagi bahagia kepada manusia yang buat ibadat ini. Begitu. Baik. Dan kata dia lagi, maka jika seseorang hendak tinggal dalam bahagia, maka janganlah meninggalkan daripada mengerjakan haji dan umrah yang dihubungkan antara keduanya. Sabda Nabi SAW, walaysa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah. Dan tiada bagi haji yang makbul pahalanya itu melainkan syurga di sisi Allah. Itu dia. Tuhan tak tahu nak habaq lah. Ultimately, orang putih kata, kemuncak kepada benda yang kita nak apa dia? Syurga. Kemuncak kepada yang kita nak apa dia? Syurga. Kemuncak kepada yang penduduk syurga nak apa dia? Keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Maka itu sebab dalam hadis sahih ada menceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah tanya orang yang jadi penghuni syurga esok ni. Tuhan tanya kepada orang yang jadi penghuni syurga, Tuhan tanya, bahagiakah kamu sekarang ini? Jawab penghuni syurga, bahkan lebih daripada bahagia. Tuhan kata dekat penghuni syurga, sukakah kamu kalau sekiranya aku nak bagi sesuatu yang lebih daripada yang kamu dapat lah ni? Apa jawab penghuni syurga? Mereka kata, ada lagi ke yang lebih daripada yang kami dapat lah ni? Hak kami duk rasa dalam syurga nak habis punya seronok dah. Kami tidak pernah jumpa nikmat keseronokan yang seperti ini sebelum daripada masuk syurga ni. Ada lagi kah nikmat yang lebih baik, anugerah yang lebih istimewa daripada yang kami duk rasa lah ni? Allah kata ada. Tanya penghuni syurga, apa dia ya Allah? Allah kata, keredaanku. Nak abang tak kerti dah. Kita nak abang lebih pada tu. Nak kata manusia ni bila dapat keredaan Allah, habislah apa ada depan mata dia ni, tidak ada harga sekali-kali melainkan keredaan Allah. Itu sahaja yang paling berharga bagi dia. Kita nak terang tak kerti dah. Pasal apa? Pasal penghuni syurga sendiri tak boleh faham dah. Dia rasa nikmat yang dia dapat tu dah cukup habis dah. Tidak ada dah nikmat lebih pada tu. Allah kata ada lagi. Apa dia? Nikmat keredaan Allah. InsyaAllah kita minta mudah-mudahan kita dapat apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis Nabi tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemuncak kepada orang yang mendapat haji yang mabrurah. Kemuncak kepada orang yang mendapat haji yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemuncaknya ialah Allah janjikan syurga kepada orang ini. Kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Umar dan daripada Amir bin Rabi'ah dan daripada Abi Hurairah dan Abdullah bin Habashi dan Ummi Salamah dan Jabir. Dan katanya lagi ini hadis Ibnu Mas'ud ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Hadis yang kita baca tadi hadis yang hasan lagi sahih. Masalah haji yang mabrur itu apa maknanya? Haji mabrur itu apa maknanya? Kan selalu orang nak pergi Mekah, orang buat baca Yasin, panggil orang mai baca doa di rumah dia. Orang yang baca doa ni dia mesti sebut dalam doa orang nak pergi haji ni. Dia kata apa? Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Kan doa yang macam tu. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura. Ya Allah, anugerahkanlah kawan aku yang nak pergi Mekah ni haji yang mabrur. Semua orang pun pergi Mekah, dia nak haji mabrur. Semua orang nak. Walaupun ada sikit-sikit yang nak title haji tu.
Ada juga dia pergi Mekah pasal apa? Pasal nak balik title. Tapi orang yang sebenar-benarnya nak pergi Mekah kerana rindu Allah ni pasal apa? Pasal dia nak kepada haji yang mabrur. Mendapat anugerah haji mabrur itu tanda keredaan Allah Subhanahu wa taala pada dia. Begitu. Jadi masalah dia kata haji mabrur itu apa makna dia? Apa benda yang orang duk kata haji mabrur? Haji mabrur ni apa benda? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim. Bermula yang asah lagi yang masyhur bahawasanya makna haji yang mabrur itu ialah haji yang tiada campur dengan dia oleh dosa. Imam Nawawi bila orang tanya dia, wahai imam, haji mabrur ni apa? Macam mana kita nak define haji itu mabrur? Kita nak kata ni haji ni mabrur, apa syarat dia? Apa kata Imam Nawawi? Dia kata haji mabrur ialah orang pergi ke Mekah buat haji. Sepanjang tempoh masa dia duk buat haji di Mekah itu tak bercampur dengan dosa sikit pun. Tak bercampur sikit pun. Cukup cantik ibadat haji dia. Tak ada pergi duk kejip dekat perempuan Iran ke, tak ada. Dan ada juga dia pergi Mekah, dia balik mai, orang duk cerita pasal nikmat yang dia rasa masa semayang di Masjidil Haram dan sebagainya, dia duk cerita kata perempuan Iran segak-segak. Yang tu pun tanda haji ni juga. Tanda haji nombor tu. Dia panggil. Yang kata haji mabrur ni apa dia? Dia pergi Mekah tu bersih suci. Tidak ada di dalam ibadat haji yang dia buat semasa tempoh dia mengerjakan ibadat haji itu, tidak ada unsur-unsur dosa. Tak ada. Bersih suci hatinya, suci bersih, ibadatnya bersih suci, tidak ada campur syirik, tidak ada campur khurafat, tidak ada apa. Melainkan yang dia buat tu kerana Allah dan mengikut apa yang Allah tunjuk dan mengikut apa yang Nabi SAW tunjuk. Solid dia buat ibadat tu kerana Allah. Itu kata Imam An-Nawawi. Dan kata Khil, makna mabrur itu makbul, yakni diterima Allah. Ada setengah ulama kata maksud haji mabrur ialah haji yang Allah terima. Macam tu aja dia kata. Dan bermula alamat haji itu diterima Allah Subhanahu wa taala iaitu apabila kembali seseorang yang mengerjakannya itu ke negerinya, maka jadilah ia lebih baik daripada yang sudah-sudah. Itu di antara tanda-tanda dia. Sebelum dia pergi ke Mekah buat haji, dia ni ada masalah. Bila balik mai, masalah tu tak ada. Itu tanda perubahan. Perubahan pada akhlaknya. Perubahan kepada pemikiran dia. Perubahan kepada sikapnya, perubahan dari segi amalan-amalan dia dan sebagainya. Yang ini jika ada ia dahulu daripada mengerjakan haji itu orang fasik, maka kemudian daripada hajinya itu ia menjadi satu orang yang soleh. Sebelum pergi buat haji, buat zalim ke orang, balik mai bertaubat, tak mau buat dah zalim kepada siapa-siapa. Itu tanda dapat haji mabrur. Kalau balik tu sama naik macam sebelum pergi, haji nombor tu juga seorang lagi. Jadi macam tu. Dia kata seperti seorang itu dahulu daripada hajinya suka berjudi, bahkan suka berzina, bahkan suka minum arak dan lainnya daripada kejahatan. Maka kemudian daripada ia kembali daripada mengerjakan haji, maka tinggal segala pekerjaan maksiat yang dahulu dan tiada ia ulang kerjanya lagi, bahkan berganti pula dengan mengerjakan kebajikan dan kebaikan semata-mata. Sebelum pergi ni duk tunggu meja macok ni. Meja macok. Meja judi, meja duk buat rumah batu runtuh, buat rumah batu runtuh ni. Sampai bini mai pulas telinga tu marah lagi. Dia ingat kawan dia pulas. Dia tak tahu bini mai pulas telinga. Enggak. Pergi haji. Pergi Mekah buat haji. Balik-balik tak mau dah tengok. Meja macok tu pun tak mau tengok dah. Batu-batu tu kalau bagi dia punggah orang habis. Dia tak mau dah benda ni. Kalau balik-balik ni 3 hari aja duduk di rumah. Hari keempat pergi penat rumah batu pula. Ada juga haji macam tu. Haji nama tu juga yang ni pun. Ada hak jenis macam ni. Dan kata Qil, makna haji mabrur itu iaitu haji yang tidak dikerjakan akan dia kerana riak. Ini juga ada ulama kata di antara ciri yang dikatakan haji mabrur, dia buat bukan kerana nak tunjuk kawan. Dia mengerjakan haji itu jauh daripada rasa riak. Riak dia berkata ra'a, makna dia tengok. Riak maksudnya nak bagi orang tengok ke dia. Dia pergi buat ibadat haji bukan kerana riak. Tidak ada ingat dalam hati dia nak menunjuk ke orang kata dia dah buat haji. Tidak ada benda tu dalam hati dia. Dan kata Qil ni maksudnya kata sebahagian ulama, siapa dia? Wallahu a'lam, tak tahu siapa. Dan kata Qil dan kata setengah ulama iaitu haji yang tidak diiringi akan dia dengan maksiat. Tak ada buat maksiat. Buat ibadat haji selama tempoh dia berada di tanah suci Mekah, selama tempoh dia berada di bumi Madinah yang penuh berkat itu, tidak pernah dia buat sebarang maksiat di sana. Tidak pernah sekali-kali.
Maka atas kata dua qil itu, maka masuk keduanya perkataan itu pada barang yang disebutkan dahulu tadi. Dia kata disimpulkan semua itu sekali, masuk hak mula kita sebut tadi, iaitu dia pergi buat kerja haji kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak ada kerana lain. Masalah pahala haji mabrur tidak lain daripada syurga, apa maknanya? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dan bermula makna tiada bagi pahala haji mabrur melainkan syurga, iaitu bahawa tiadalah bagi orang yang mengerjakan haji mabrur itu diampunkan dosanya sahaja, bahkan diberi Allah balasan yang lebih daripada yang demikian, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kata haji yang mabrur itu janji syurga, makna dia apa? Makna dia yang pertama, Allah ampun dosa dia. Yang kedua, dia dapat syurga. Itu makna dia. Makna orang itu mendapat haji mabrur. Masalah, dia kata haji yang bagus. Macam mana yang kata haji yang bagus? Haji itu ada macam-macam. Ada macam-macam orang yang mengerjakannya. Ada orang sudah sedia selama-lamanya bertabiat baik dan tidak suka membikin onak. Ada orang ni dia jenis baik. Jenis baik. Daripada awal beranak keluar, daripada perut mak dia, daripada kecil pun dia ni perangai baik. Sampai tempoh dia membesar, umur belah-belah tahun pun dia ni baik. Satu kampung pun tahu kata anak dia ni baik. Sampailah dia masuk universiti, keluar kerja dan sebagainya, dia mengekalkan tabiat baiknya. Sampailah dia berumah tangga, beranak pinak, dia satu orang yang baik. Dia ni satu orang yang sememangnya baik. Selama-lama pun orang kenal, dia ni satu orang yang bertabiat baik. Dan dia ni satu orang yang tak pernah buat haru ke orang, tak pernah buat onak ke orang, tidak pernah orang marah dia. Dalam masyarakat ni siapa pun tak rasa marah. Dia nak marah apa? Dengan jumpa dia muka senyum, dengan akhlaknya yang mulia dan terpuji, tidak pernah bagi sakit hati orang dan sebagainya. Dia ni jenis manusia yang memang baik. Orang yang macam ni pergi buat haji. Ada juga orang yang pergi buat haji jenis macam ni. Jenis dia memang orang baik, sampai dia pergi Mekah buat haji pun dia memang baik. Begitu. Dan ada orang yang bertabiat onak, dia kata, jenis jahat, dan suka mencabul dan suka buat gaduh. Dia ni jenis kaki gaduh. Silap sikit nak demah orang, silap sikit dia nak lempang orang, silap sikit dia maki orang. Jenis macam tu. Daripada awal-awal orang kenal dia, dia ni jenis kasar. Sampailah dia pergi buat haji dalam keadaan dia ni jenis orang kasar. Maka orang yang bertabiat baik itu, apabila ia mengerjakan haji dan umrah dengan tabiat yang baik itu, nescaya berganda-ganda jua mendapat pahala baginya. Orang yang memang jenis baik ni pergi Mekah buat haji, buat umrah, balik mai berganda-ganda kebaikan dia. Memang baik dah, pergi itu tambah lagi kebaikan yang baik tadi ni. Betul. Dan apabila kembali ia ke negerinya, maka diharapkan baginya baik atas baik dan soleh atas soleh. Harap lepas pada balik Mekah ni bertambah-tambahlah kebaikan dia yang sememangnya baik tu. Macam tu. Dan ada pun orang yang bertabiat tidak baik, iaitu mulutnya suka mencabul dan suka bergaduh. Mulutnya suka mencabul, cakap ni suka cakap kotak, suka mencarut, suka keluar kalimah-kalimah yang tak elok. Ada orang macam tu. Kok mana pun cakap dia nak simpang kot tu. Kita naik lemah. Dia cakap kok mana pun 5 minit lah. Lepas 5 minit dia simpang. Simpang tu bukan simpang tu simpang lucah. Yang kita ni umur muda daripada dia, dengar kita malu ke dia. Dia tak malu ke kita, kita malu ke dia. Apalah hang ni umur dah sampai peringkat tu dah, orang tak cakap dah kotak macam tu. Biar budak-budak codong cakap sudah lah. Tapi ada orang jenis macam ni, dia jenis cabul, dia jenis mulut dia suka mencarut, dan dia ni suka bergaduh, berkelahi dan bertabiat ceroboh. Maka apabila ia mengerjakan haji dan umrah dengan mengubah tabiatnya itu kepada tabiat yang baik, nescaya terhapuslah dosanya dan mendapat ia akan pahala yang berganda-ganda. Dia ni yang terkenal jenis macam ni, jenis cabul, jenis suka mencarut, jenis bercakap benda tak elok, kotak, lucah dan sebagainya. Pergi Mekah balik mai berubah. Pergi Mekah tu balik mai berubah 180 darjah, dia pusing kebalik. Satu bulatan dia pusing, kira tak lain bulat. Sampai orang-orang ni tengok, dia ni berubah sungguh. Berubah sungguh. Maka itu di antara tanda-tanda Allah terima haji dia. Itu di antara tanda Allah Subhanahu wa ta'ala terima haji dia. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfuth walam yafsuq
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan ia haji, maka tiada ia cabul dan tiada ia bikin ceroboh, nescaya Allah ampun baginya dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan, ujian banyak di tanah suci ini. Ujian banyak. Dia duduk di rumah ni tak cemburu mana pun dengan bini. Pergi haji dia jadi cemburu. Dia jadi cemburu. Jadi nak berkelahi dengan bini, jadi masam muka dengan bini, jadi nak marah bini, jadi lepas tu. Ujian di tanah suci. Sebab tabung haji pun dia buat bilik berkat, dia panggil. Kan? Bagi orang yang pergi dah Mekah tak pergi lagi ni nak pergi tak. Dan tabung haji dia buat satu bilik, dia panggil bilik tu bilik berkat. Kan, bagi suami yang tak boleh, dia main satu macam dengan bini dia. Kan, dia main satu macam dengan bini dia, maka dia bolehlah hilangkan satu macam itu di dalam bilik berkat yang disediakan tadi. Selagi tak benar dia buat yang tu, dia jadi kacau bilah habis. Dia jadi kacau bilah habis. Sampai bini pergi semayang pun dia jadi cemburu, tak tentu punca, tak lagi jadi kalang kabut. Ibadat dia jadi tak sempurna. Oleh kerana macam ni punya benda duk berlaku banyak sangat dah, maka tabung haji buat benda ni. Mudah-mudahan boleh mengurangkan sikit tekanan yang kena kepada orang yang buat ibadat haji ni. Jangan, bukan orang muda je, hak tua-tua pun dia jadi sana. Dia jadi, dia naik syekh satu macam. Kan? Jadi benda-benda macam ni diambil kira. Dan pihak tabung haji dia nak bantulah orang-orang yang kena tekanan yang macam ni di sana, supaya kurang tekanan dia dan dia boleh tumpu balik kepada nak melakukan ibadat haji dia dengan sempurna. Begitu. Baik, jadi orang yang semasa duduk di sana dia cabul mulut ataupun cabul perangai ataupun jadi tak elok dan sebagainya dan bikin ceroboh, buat kalang kabut di sana, bergaduh dengan orang tu, bergaduh dengan orang ni, pergi kedai. Tuan-tuan boleh tengok macam-macam jadi. Berkelahi dengan arak ada jual di kedai ni, dia cabut selipar dia duk pakai, pergi tampak muka arak. Macam tu pun ada. Boleh tengok benda ni, boleh tengok senang-senang boleh jumpa kalau dalam kawasan bazar duk niaga. Punca dia apa? Punca dia tawak barang aja. Tawak harga barang. Arak ni kadang-kadang dia main seh tak elok, tawak-tawak dia rambut ambil balik dia taruh. Bila taruh, kawan ni pun naik seh, cabut selipar, cepang bagi di muka sekali. Lepas tu nak tumbuk. Tu musim dalam musim nak buat ibadat haji tu, begitu punya jadi. Hak bergaduh berebut bilik ayak di Padang Arafah tu, cerita lain pula. Bangkit pukul 2 pagi, bangkit dah. Pasal apa? Pasal nak kena queue panjang dekat bilik ayak. Duk beracok pukul 2 pagi. Mai satu orang tak tahan sangat dah nak kena masuk cepat. Dia kalau sekiranya dia pergi duduk di belakang tu, jahanam. Dia kena masuk cepat, tak upaya daya. Dia bukan ada niat nak potong queue, dia bukan ada niat main lambat nak masuk awal dah, tapi dia emergency. Dia main terus terpah masuk. Kawah duk beratok ni pergi cekak atas bau belakang alih, pang bagi sebiji. Sedangkan duk ada di Padang Arafah dah masa tu. Nak ukur dah, sikit lagi nak ukur. Macam tu punya ujian duk main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi semua benda-benda ni menghalang kita daripada dapat haji mabrur. Semua benda-benda ni menghalang kita daripada dapat haji yang mabrur. Dan inilah yang diingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis dia ni. Maka dia kata bermula hadis Abu Hurairah itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Baik masalah, baik-baik keluar perkataan dalam mengerjakan haji, maka itu disuruh syarat. Dalam tempoh buat kerja haji ni, Allahu Akbar, hak paling susah kita nak jaga lidah. Paling susah kita nak jaga. Pasal apa? Pasal dia tak ada tulang. Pasal dia boleh petik lagu mana dia mahu. Pasal dia boleh kata apa yang dia suka. Inilah susah ketika berada di tanah suci, ketika mengerjakan ibadat haji, dia nak main ni. Tengok nak kata, tengok nak kata, tengok nak kata, macam tu. Sedangkan kita duduk dalam ihram, tengok tu dia nak kata, tak kata tak boleh, dia nak kata juga. Tengok kata. Semua tu mencacatkan ibadat haji yang kita duk buat. Maka inilah yang diberi ingat oleh Nabi SAW. Kata dia, maka apabila seseorang itu dalam mengerjakan haji, maka hendaklah ubah tabiat yang jahat kepada yang baik. Ubah. Kalau kita ni jenis suka komplain, pergi sana kunci bang mulut, saya kata apa sana? Saya kata apa? Sahabat saya seorang duduk di Sungai Batak ni. Sampai di Mekah. Sampai di Mekah, orang jamu ayam Zam-Zam. Dia kata,
Dia kata aku tak apa suka air zam-zam ni. Sampai balik tuan-tuan, dia tak lalu minum air zam-zam. Sampai balik tak lalu minum. Air zam-zam yang Nabi kata penawar besar ni, air zam-zam tu dia pergi kata lagu tu. Mungkin dia tak ada ingat nak kata, tapi terkelak di mulut dia. Dia kata aku tak apa suka air zam-zam ni, tak lalu minum. Boh juga lah mulut muntah. Balik mai kurus kering, kecut muka. Terkejut kita tengok dia, awak di sana sakit ke demam? Tak sakit, tak demam, cuma tak lalu air zam-zam ni. Takkan tak lalu air zam-zam sampai jadi kecut macam ni? Tak tahu apa. Makan lalu tak? Makan lalu. Habis pasal apa muka kecut dia? Tak tahu pasal apa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, punca air zam-zam tu pun dia bagi jadi. Punca air zam-zam tu pun dia bagi jadi. Kita habis selesai tawaf Kaabah, kita disunatkan sembahyang di belakang makam Ibrahim. Kemudian kita disunatkan berdoa berbetulan dengan multazam di antara pintu Kaabah dengan penjuru Hajarul Aswad. Nabi kata itu tempat mustajab doa. Lepas itu disunatkan kita berjalan pergi sampai ke satu tempat air zam-zam, kita minum. Nak minum Nabi suruh tengok ke arah Kaabah. Nabi suruh dalam hadis dia tengok ke arah Kaabah, isyaratkan air zam-zam tu ke sana, bismillah, salawat, minum. Begitu sekali mulianya air zam-zam yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan sebagai satu anugerah dia, yang tidak pernah, air zam-zam tidak pernah surut, tidak pernah melimpah. Satu telaga, satu perigi yang amat luar biasa, tidak pernah surut, tidak pernah melimpah. Musim haji 4 juta orang pergi duk minum dia. 4 juta orang duk minum. Belum kira hak tanggung buat naik atas hotel lagi, belum kira orang hak bubuh dalam tangki nak balik lagi, kawah hak duk minum lagi. 4 juta orang duk guna air tu, tidak pernah surut. Mai musim orang tak pergi haji, orang tak ramai, ada sekitar 100-150 ribu orang sahaja, tak melimpah. Tak melimpah. Bukan ada bol apa duk kontrol dia apa. Kok tangki rumah kita ada satu bol apa nama tu, bila air penuh dia katuk lubang tu, air tak melimpah. Bila orang guna air surut, dia orang masuk air. Tak ada, telaga zam-zam tak ada bol tu. Itu sebab cerita dulu Raja Saudi sendiri, dia sendiri tu duk fikir dari telaga zam-zam. Maka akhirnya dia cari satu orang penyelam, dia suruh penyelam ni selam masuk dalam telaga zam-zam, hampir cari, dia kata apa luar biasa yang ada dalam telaga zam-zam ni. Sekurang-kurangnya bagi tahu dekat aku apa yang ada dalam ni, sehingga kan dia tidak pernah melimpah dan tidak pernah surut. Kita tengok sah. Dia perupah satu orang selam masuk dalam telaga zam-zam tu. Hamba Allah ni timbul daripada telaga zam-zam, muka pucat lesi. Kawan yang selam masuk ni timbul balik, muka pucat lesi. Orang tanya dia pasal apa pun tak mau cakap. Orang tanya apa pun tak mau cakap, bawa diri pergi legutu aja. Sehinggalah akhirnya orang pegang, dia tanya apa yang hang jumpa dalam tu. Dia cuma kata, demi Allah aku tidak akan buat lagi benda yang hampa suruh aku buat ni. Dia saja yang tahu apa yang ada dalam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah hebatnya, demikianlah banyaknya perkara-perkara luar biasa yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di bumi suci Mekah dan Madinah itu sendiri. Jadi tempat ni kita kena ada cita-cita nak pergi. Bukan pergi buat ibadat haji saja. Kalau boleh nak pergi, ada peluang pergi, nak kena pergi. Sehingga kan Nabi SAW kata, kalau sekiranya kamu berpeluang berada di atas bumi aku, bumi Madinah, maka hendaklah kamu mati di bumi aku. Nabi kata, kalau kamu berpeluang sampai di bumi Madinah, Nabi kata, kalau boleh hendaklah kamu pasang satu ingat dalam hati kamu nak mati di bumi aku. Bukan maksud dia pergi sana terus telah racun bagi mati situ, tak. Tapi maksudnya kalau boleh sampai situ, tak usah keluar dah duduk orang tu. Biarlah sampai habis umur kita berada di atas bumi Nabi SAW. Demikianlah istimewanya bumi Mekah dan bumi Madinah itu. Baik. Dia kata, maka apabila seorang itu dalam mengerjakan haji, hendaklah ubah tabiat jahat kepada yang baik. Jangan duk buat benda-benda jahat, jangan duk buat. Ingatan jahat, ingat nak kata cara jahat dan sebagainya. Jenis tak elok, jenis jahat ni tinggal buang. Jangan duk bawa pergi ke sana. Iaitu apabila berkata dengan orang, maka bercakaplah dengan baik-baik. Dan bercakaplah dengan perkataan yang menunjukkan tidak sombong dan tidak membesar diri. Na'udzubillah min dzalik. Jauh diri daripada bercakap sombong masa ada di sana. Sampai di sana tak sadut cerita kita main dengan pakej 30,000. Tak sadut cerita kata kita ni lebih tak sah. Ni semua ni bukan cerita di sana. Duduk di sana, hati kita mau letak rapat ke atas tanah ni, membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam tu. Serta menghaluskan perangai dan menunjukkan atas beradab sopan dengan sesama makhluk. Duduk di sana ni biar pergi mengalah tak apa. Mengalah tak apa.
Mengalah tidak bermakna kalah. Begitu. Kita mengalah lah, biar pilah, hampa nak menang-menang, hampa ambil lah. Hampa nak lagu mana, hampa buat lah. Kita mengalah. Mengalah kita itu tidak bermakna kalah. Mengalah kita itu bermakna kita menang. Menang menundukkan hawa nafsu dan pengaruh syaitan dalam diri kita. Maka jangan sekali-kali berkasak cakap pada barang yang disentuh dan barang yang dikehendaki. Jangan duk buat pasal benda ni. Dan sertai banyak kepada ingat atas mengerjakan apa yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Kepala mau set satu nak turun pergi semayang di Masjidil Haram. Kepala set aku nak turun semayang di Masjid Nabawi. Kepala set aku nak isi masa dengan baca Quran. Kepala set aku nak zikir banyak-banyak. Pasal apa? Ini bumi suci, buat sikit pahala, buat sikit amalan, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi apabila bercampur gaul di dalam jamaah hujjaj. Hujjaj makna dia jemaah-jemaah haji. Orang-orang yang buat haji itu dia panggil hujjaj. Baik, dan lagi apabila bercampur gaul dengan jemaah hujjaj itu, maka janganlah dicintai berbuat maksiat dan janganlah berhati bengkok. Itu dia. Masa duk bergui sekali ni, maklum saja tuan-tuan. Maklum sajalah, kita pergi sana duduk sebilik sampai 6 orang, sampai 8 orang. 6 orang, 8 orang tu bukan semua orang macam kita. Bukan semua orang macam kita. Ada hak jenis tak lagi dia masuk bilik ayak, dia buang ayak, dia tak erti nak tarik tu. Dia nak flush ayak, dia tak erti. Ada hak jenis macam tu. Kita ni pula jenis terlalu hygienik. Kita ni jenis terlalu hygienik. Masuk bilik ayak bau sikit, kita tak boleh dah, keluar nak maki dah. Jangan macam tu. Kena belajar lah. Kena belajar sesuai diri dengan orang yang macam-macam. Bukan boleh pilih. Kita sampai sana bukan boleh pilih. Saya mau semua pengarah-pengarah aja duduk dengan saya. Tak boleh pilih. Ikutlah dia buh dalam bakui itu, kena sekali dengan kena lagu tu lah. Macam-macam pasien punya ada. Hak duduk dalam bilik itu jenis duduk cerita pasal niaga, hak duduk dalam bilik itu duduk cerita pasal macam-macam. Jadi kita kena pandai sesuai diri dengan hujjaj ini. Dia kata dengan jemaah haji ada ni sesuai diri. Lebih baik kita reserve banyak atau cakap banyak. Kalau kita tengok dia ni buat haji ifrat, dia sampai tu hal keadaan dia sudah duduk dalam ihram, nak tunggu hari wukuf tu lagi 5 hari misalnya. Kita tengok dia duduk sembang rempuh ikut dan aja. Pelan-pelan pi habaq dia. Anta buat ifrat ya. Dia kata duduk cadang lagi tu. Duduk cadang apa ni? Dah sampai di Mekah dah duduk cadang apa lagi? Anta ifrat kan? Kata-kata lagu tu dia. Kalau macam tu jaga sikit. Bagi tahu dia, kalau macam tu jaga sikit, ni duduk dalam ihram. Tenang macam tu. Kalau boleh bagi nasihat, bagi nasihat. Kalau nasihat tak makan, kita reserve diri kita. Tak usah duduk buat semak sekali dengan mereka. Pasal apa? Saat lagi dia wasak dengan kita wasak sekali. Ini bukan senang tuan-tuan. Cerita nak dapat haji mabrur bukan senang. Dan tak ada orang pun yang tahu dia pergi ni nak boleh dapat ke tak haji mabrur. Tak tahu pun. Cuma dia boleh harap minta kepada Allah, ya Allah bagilah kepada aku haji yang mabrur. Mabrur haji tak boleh beli dengan duit. Tak boleh beli. Kalaulah mabrur haji itu boleh beli dengan duit, orang kaya boleh beli. Tetapi haji mabrur ini anugerah Allah. Allah dia nak bagi, tak mesti orang kaya, tidak mesti orang miskin, tidak mesti siapa-siapa. Allah nak bagi, dia tengok orang ni layak, boleh terima, dia bagi. Maka letaklah diri kita dalam kumpulan yang mempunyai kelayakan untuk menerima haji yang mabrur ini. Baik, dia kata jadi ada di sana, janganlah dia bengkok hati. Seperti suka memandang perempuan-perempuan orang. Nampak? Dia buat contoh lah. Pergi sana, duk syok bini kawan. Dia jadi perangai lagu tu. Pergi sana, dia duk jadi tak elok. Di sini tak macam tu. Pergi sana, dia jadi macam tu. Maka dia sebut khusus di sini. Dia kata seperti memandang perempuan orang. Dia duk tengok bini orang di sana. Dan suka mengambil hak orang dengan tiada izin tuannya. Dia duk sana, dia buat perangai macam dia duk sini. Ikut suka aja. Masuk bilik ayak, tengok ada ubat gigi kawan dia pakai. Betul lah kawan tu tak malah. Tapi kita tak ada hak untuk pakai melainkan mendapat izin. Itu peraturan agama. Peraturan itu mesti dipatuhi. Lebih-lebih lagi kita berada di Mekah. Lebih-lebih lagi kita tetamu Allah. Lebih-lebih lagi kita nak buat ibadat haji yang merupakan kemuncak kepada ibadat yang orang Islam kena buat. Jadi minta izin. Minta izin elok-elok, dapat izin, nak guna, nak pakai. Janganlah kita menceroboh barang orang, kita guna barang orang tanpa izin tuan dia. Dan menipu orang pada jual beli. Jangan ada macam ni. Pergi buat haji, pergi kedai beli barang. Beli, kawan tuan kedai tu silap pulangkan duit dekat kita.
Dia pulangkan duit lebih dekat kita. Kita tengok-tengok, oh dia bagi lebih pada muka dah. Jahanam kita. Tu ada tu, nak boleh pergi buat haji sekali tu bukan senang. Dah boleh pergi buat lebih kurang macam tu. Sayang sungguh ibadat haji dia. Pergi patah balik, bagi balik kat dia. Yang ni tadi, hang bagi lebih. Nah. Jangan duk kata aku tak salah. Aku bukan curi, dia bagi. Duk main hukum macam tu kan. Aku tak curi, aku habaq betul-betul aku tak curi. Tunggu abang di bilik lah. Pasal apa dia balik cerita, dia kata aku hari ni untung. Pasal apa aku beli barang, dia bagi balik duit lebih. Aku hari ni untung. Kawan tu kata yang tak baik tu duit dia, aku tak curi. Dia bagi. Aku kata pula lepas dia bagi, aku tengok dia bagi lebih, aku tak halal. Kan? Ada orang ketua kat dia di sini suruh kata halal. Dia kata aku kata halal. Dia tu pun aiwah dia kata halal. Jangan buat macam tu. Yang ni cerita dia cerita tipu tak patut jadi. Tipu tidak patut berlaku ketika kita buat haji. Dan tawar menawar dengan bertengkar dan berkelahi dan membuat apa-apa pekerjaan yang maksiat. Ini kita cerita tadi. Ditawar barang. Dengan kerana tawar barang, Arab tu kasar sikit ambil taruh balik, cabut kasut buh di muka dia. Jangan sampai jadi macam tu. Maka semua yang demikian itu tidaklah mengerjakan haji dengan membuang dosa, bahkan mengerjakan haji dengan membuat dosa. Itu dia. Orang lain pergi Mekah buat kerja haji, buang dosa. Pasal apa? Pasal dia dapat haji mabrur. Allah Subhanahu Wa Taala janjikan dia dibuang segala dosa dia. Seperti mana tukang besi buang karat-karat besi, taik-taik besi yang ada di besi. Yang kita pergi, balik dosa. Na'udzubillah min dzalik. Dia kata maka yang demikian itu menjadikan haji itu tidak mabrur. Dan apabila kembali ke negeri, nescaya ditakuti akan dia zahir alamat haji yang tidak mabrur itu. Dengan sebab tabiatnya tidak berubah daripada dahulu kepada bertambah baik. Bahkan adalah dia seperti sedia kala ataupun lebih teruk lagi bertambah kepada tidak baik jua. Maka pada waktu itu nampaklah sia-sia ibadat hajinya. Takut yang tu. Sebelum pergi Mekah dulu nampak okey sikit, balik mai ranggi lagi. Sebelum pergi Mekah dulu nampak boleh tahan. Balik-balik mai dia duk buat pelik. Sebelum pergi Mekah, rambut putih. Balik-balik mai bulu hitam. Dia jadi macam tu. Sebelum pergi itu nampak rambut berubah banyak. Balik-balik mai hitam berkilah. Bukan kata balik mai ni, uban ni kita dah baca tajuk ni di mana tu. Di Sungai Ramai pun ada kita baca dulu ni. Tajuk cerita pasal uban ni. Masjid Tasik Gelugok lagi kita baca. Cerita pasal uban ni. Sehingga kan uban itu tanda kepada baik satu-satu orang manusia. Tak payah bubuh kalau ikan. Tak payah bubuh. Lebih-lebih lagi yang dia pergi bubuh tu, benda yang boleh menghalang ayak daripada kena zat rambut. Maka mandi wajib dia pun tak sah. Tak perlu. Dibenarkan orang Islam bubuh kala hitam pada rambut dia sekali aja. Bila? Zaman Nabi. Ketika berlaku perang dan orang Islam tidak ada orang muda. Yang ada semua golongan veteran semua. Maka ketika itu Nabi SAW pernah membenarkan sahabat-sahabat dia bubuh rambut kala hitam. Pasal apa? Nak bagi satu psikologi kepada musuh. Bila tengok geng Islam hak mai semua rambut hitam berkilat, musuh rasa macam hak nak mai serang mereka orang muda, maka mereka rasa takut. Sekali itu aja. Ada benda-benda yang dibawa contoh-contoh tak elok dalam kitab ni. Tajuk baru dia kata bab majaa fit taghlizi fit tarkil hajj. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis mengeraskan seksa atas meninggalkan pergi mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Ni pula dia nak bagi tahu dekat kita hadis yang nak kata bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi amaran keras kepada orang yang saja tak mau pergi Mekah untuk buat haji. Saja tak mau pergi. Syarat dah cukup, semua dah cukup, semua dah komplit dah. Dan dia untuk pergi haji dah sampai dah. Dia kata nanti tahun depan. Sampai pula tahun depan, nanti tahun depan. Sampai pula nanti tahun depan. Tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syarak. Maka bagi mereka yang macam ini, Allah bagi kepada mereka amaran yang keras. Ketahuilah saudaraku, bermula mengerjakan haji itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf laki-laki dan perempuan yang ada kekuasaan untuk pergi mengerjakannya. Fardu ain. Makna apa fardu ain? Mau tak mau kena buat. Contoh fardu ain apa dia? Semayang. Fardu ain. Tak boleh suruh kawan tolong semayang kat kita. Tak boleh. Fardu ain, tiap-tiap satu individu, tiap-tiap satu orang kena buat. Demikianlah hukum mengerjakan haji. Tiap-tiap orang mesti ada ingat nak pergi buat haji. Maka barang siapa ada kekuasaan mengerjakannya, tiba-tiba tidak dikerjakannya, maka sangatlah besar dosanya. Itu dia. Dia dah cukup syarat, saja aja tak habis. Besar dosa dia di sisi Allah.
Bermula kenyataan atas yang kami katakan yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya an Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyah. Diriwayatkan daripada baginda Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempunyai, yakni ada padanya milik bekalan wang atau sebagainya, dan ada baginya tunggangan, yakni kenderaan, dan ada baginya belanja yang boleh menyampaikan dia ke Baitullahil Haram, yakni ke Mekah, padahalnya tidak pergi ia mengerjakan haji ke sana, maka tiadalah apa-apa atasnya bahawa ia mati Yahudi atau mati Nasrani, yakni baiklah ia mati Yahudi ataupun Nasrani. Tu dia Nabi sampai kata macam tu. Nabi ini sampai kata macam tu. Pasal apa? Pasal orang yang cukup syarat, cukup segala-gala saja tak mau pi ni, orang yang macam ni perangai macam Yahudi, perangai macam Nasrani. Itu maksud hadisnya. Perangai mereka ni macam Yahudi, macam Nasrani. Yahudi, Nasrani dengan perintah agama ni mereka nak buat entang tak entang. Kita baca cerita Bani Israel banyak. Ini cerita Yahudi, Bani Israel. Perintah Allah dekat mereka buat ringan. Mereka buat entang tak entang. Nak buat tak buat, dia buat sambil lewat. Ini perangai Yahudi dan perangai Nasrani. Maka orang yang menerima perintah buat kerja haji, tapi buat lebih kurang dengan ibadat haji, tidak ambil berat, maka mereka memiliki perangai seperti mana perangai Yahudi dan Nasrani. Dalam Quran Tuhan kata apa? Wa'adzin fin nasi bil hajj. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Sadaqallahul azim. Allah kata, dan serulah manusia supaya mengerjakan haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Manusia yang diseru supaya buat haji ini, dia pasti akan mai ke Mekah buat haji. Rijalan, sekalipun dia terpaksa berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dan sekalipun dia terpaksa naik unta. Yang unta tu oleh kerana jauh perjalanan nak pergi Mekah buat haji sampai jadi kurus kering. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Mereka akan mai kepada Mekah, mai ke bumi Mekah untuk buat haji ini daripada fajjin 'amiq, daripada segenap corok rantau yang jauh. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran macam tu. Manusia ni apabila diseru kepada haji, dia nak pergi. Kok mana pun dia nak pergi. Sekalipun dia terpaksa menempuh susah, dia akan pergi buat haji. Tiba-tiba orang ni dia tidak ikut semangat ayat itu. Dia tak ikut. Sebaliknya dia ni punya tak mau pergi. Dia jadi terbalik. Dia punya tak mau pergi. Sudah cukup duit, sudah cukup bekalan, sudah cukup syarat, sudah cukup segala-galanya, saja tak mau pergi. Maka dia menyalahi semangat ayat itu. Maka wajarlah dia ni mati Yahudi ataupun mati Nasrani. Begitu. Kerana mengapa ia tidak pergi mengerjakan haji itu, manakala sudah cukup bekal untuk pergi baliknya. Hang dah tak ada masalah apa dah. Semua dah komplit, pasal apa tak mungkin. Ada orang dia tak mau pergi pasal dia duduk cadang. Nah, pulun betul-betul dulu. Kan dia kata kita ni kalau pergi Mekah kira contohlah ya. Macam orang perempuan. Dia tak pakai tudung. Pasal apa? Dia kata kalau dah mula pakai tudung, tak boleh lah buat hal tak elok. Dia duduk cadang nak buat hal tak elok tu. Bila dia kata sampai satu peringkat umur esok ni, yang pada peringkat umur tu tak ada ingat dah nak buat benda tak elok, masa tu pakai tudung. Dia dah ingat macam tu. Ni lah ni duk nak pakai biak mulut merah lagi, lah ni duk nak macam-macam lagi, jadi tak mau pakai tudung ni. Itu hak perempuan. Hak laki-laki ni pula tak mau pergi haji lagi. Pasal apa? Nak betul-betul punya pusing dulu. Habis pusing sampai pening sampai muntah, masa tu kita pergi. Kita pergi haji, kita balik main, kita duduk rehat saja. Sudahlah, cerita-cerita hak tak elok ni kita katuk lah. Ada orang ingat macam tu. Seolah-olah dia tahu dia nak mati bila. Seolah-olahnya dia tahu dia nak mati bila. Sehingga kan dia rasa dan lagi dia pergi Mekah esok balik main baru nak mati. Dia tak tahu bahawa Allah berhak mematikan dia esok. Allah berhak mematikan dia saat lagi. Allah berhak mematikan dia dalam beberapa detik lagi. Dia tak tahu macam tu.
maka dengan kerana itu dia tidak ada semangat untuk segera buat kebaikan. Tuan-tuan. Baik, maka dengan sebab malahnya dan jauh kelakuannya daripada menjunjung suruh Allah, maka sebagai Yahudi dan Nasrani malah menjunjung suruh Allah, maka besar seksanya atas meninggalkan sebagai seksa Yahudi atau Nasrani yang mati itu, seolah-olah tiada ada lagi halangannya daripada baik mati Yahudi ataupun Nasrani itu. Dengan kerana malahnya dia nak buat ibadat ni, maka seolah-olah dia ni kalau nak mati Yahudi pun tak ada halangan apa, dah dia pilih nak mati lagu mana pun. Pasal apa? Pasal dia buat mudah dengan soal agama. Betul-betul. Masalah, dia kata mati dengan tidak mengerjakan haji itu seperti mati Nasrani dan mati Yahudi pada seksanya. Kata Ibnul Arabi dalam syarah At-Tirmizi yang bernama Al-Huzi, bukanlah meninggalkan pergi mengerjakan haji ke Baitullahil Haram itu pada hukum syarak ialah telah menjadi Nasrani. Ibnu Arabi kata, taklah bermakna orang yang tak dan di Mekah buat haji mati itu dia ni kira jadi Yahudi jadi Nasrani. Dah, bukan makna macam tu. Sebaliknya dia kata, jika sekiranya kuasa ia pergi mengerjakannya sekalipun dia berkuasa, dia mampu dan cukup syarat untuk pergi ke Mekah buat haji, tapi saja dia tak mau pergi, kemudian dia mati dalam pada celah tu, tidaklah bermakna dia mati kafir. Itu maksud dia. Bukanlah makna mati kafir, mati Yahudi Nasrani ini. Dan tidak ada seorang yang meninggalkan satu daripada rukun Islam dan meninggalkan amal dan qawaid itu menjadi kafir, melainkan apabila seorang yang Islam itu telah jadi murtad ia dengan beberapa jalan yang terbentang ia di dalam segala kitab. Dia kata, dan kita ada rukun Islam ada 5. Rukun Islam kita ada 5. Di antara yang 5 tu ialah haji. Kalau sekiranya kita orang Islam, kita mengaku kita orang Islam, tapi kita tak buat rukun Islam, adakah kita jadi kafir? Tak jadi kafir. Tak jadi kafir. Kita orang Islam, sebagai orang Islam kita kena patuh kepada rukun Islam. Di antara dia apa? Semayang misalnya. Dia tak mau semayang. Adakah orang yang tak mau semayang ni jadi kafir? Tak jadi kafir. Tetapi apabila dia buat benda yang boleh menyebabkan dia murtad, waktu tu dia kafir. Macam mana? Dia tak mau semayang. Orang kata pasal apa hang tak mau semayang? Dia itu semayang apa? Kita kata semayang fardu lah. Kita ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita kata. Dia kata semayang apa? Budak tak wajib benda tu. Mana wajib? Kita kata hang jangan buat main-main. Benda ni rukun Islam ni. Kita kena semayang. 5 waktu ni wajib bagi kita. Tak, dia kata tak wajib. Hal keadaan dia tahu kata benda tu wajib, saja dia menafikan wajib benda tu, murtad. Tapi kalau sekadar dia tak semayang, kita kata jangan buat tak semayang. Saja dia kata. Tak boleh saja, benda ni kena semayang. Tak faham, pergi semayang. Kita kata tak boleh lah, aku maksudnya hang tu kena semayang. Dia kata tak apalah, rajin dengan hafid. Kita kata tak boleh lah, orang Islam kena semayang. Aku tahu, dia kata, aku tahu memang kena semayang, tapi aku tak mau semayang. Tapi tak? Tak kafir. Pasal apa? Pasal dia mengaku bahawa semayang itu wajib, semayang itu fardu. Cuma problem dia segan nak semayang. Maka orang yang macam ni tidak jadi kafir, tidak murtad, cuma berdosa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang dia nak bagi tahu. Kalau orang tu cukup duit, cukup syarat, cukup segala-galanya, saja dia tak mau pergi Mekah buat haji. Dalam pada saja tu mati. Adakah dia ni mati Yahudi Nasrani dalam arti kata mati kafir? Bukan mati kafir. Dia mati sebagai orang Islam juga, tapi orang Islam yang berdosa. Pasal apa? Pasal dia sudah cukup syarat, saja tak mau pergi. Habis yang hadis tadi kata mati Yahudi Nasrani ni apa? Yahudi Nasrani dari segi perangai. Perangai Yahudi dan Nasrani ini suka buat sambil lewa kepada hukum Allah, dan dia ni pun buat sambil lewa dengan hukum haji yang Allah suruh buat. Perangai dia macam perangai Yahudi dan Nasrani. Dia bukanlah mati kafir seperti mati Yahudi dan Nasrani. Boleh faham tak? Dia cerita dia macam tu. Baik, dia kata masalah mati seperti mati Yahudi dan Nasrani itu apa sebabnya? Kata dia adalah sebab mati orang yang meninggalkan mengerjakan haji itu seperti Yahudi dan Nasrani, padahalnya ia kuasa untuk pergi itu ialah sebab malasnya. Ini yang kita diterang agak ni. Pasal malas tu. Dia kata, mengapa tidak segera menjunjung suruh Allah? Hang dah cukup syarat, tunggu apa lagi? Fikirlah bang, benda ni kok mana pun nak kena buat. Cerita haji ni tuan-tuan, kok mana pun nak kena buat. Jadi kalau ditakdirkan Allah kita ada duit lebih awal masa muda ni, fikirlah bang masa muda ni. Lega, dalam kepala kita lega, habislah. Benda rukun, Alhamdulillah kita buat. Selagi tak pergi, lagu orang ada hutang tak clear.
Duk ingat nak pi. Duk ingat nak pi. Kalau kita duk ingat nak pi tapi kita tak cukup lagi, tak cukup duit, tak cukup macam-macam benda, yang tu tak apa. Kita cukup dah tapi duk ingat nak pi tapi tak pi. Ini problem. Jadi mana-mana orang. Ini betul-betul punya nasihat lah. Tuan-tuan pergilah tanya orang yang pergi Mekah balik mai. Tuan-tuan cuba pergi sembang tanya. Apakah satu nasihat yang dia boleh bagi kat kita? Sudah barang pasti dia akan kata apa? Hampa ni elok mau pergi masa muda. Nanti kata lagu. Pergi masa tua ni dia kata macam dua kata lah. Sampai di Jeddah tu orang kena usung lah. Sampai di Jeddah tu tak tahan dengan zahmah ni. Arab kata zahmah ni. Bahasa sorat ni dia kata muzdahimah. Zahmah ni duk ketat. Dia dah tak boleh tahan. Pasal apa? Pasal umur, pasal fitness badan dan sebagainya. Tak ada lah. Rebah lah di situ. Angkat dengan stretcher. Masuk Mekah pun masuk dengan stretcher aja. Duduk di bilik hotel sampai nak turun pun anak tak bagi turun. Pasal apa? Turun bilang. Turun aja nak balik cari tak jumpa lah. Jadi macam tu. Pasal apa? Pasal terlampau tua, pasal tak upaya lah. Orang lain turun dia boleh ambil cam. Bangunan dia duduk tani dia boleh ambil cam. Tapi dia oleh kerana umur yang sudah terlampau lanjut, letih badan dan sebagainya, turun pergi tak cam dah. Dia turun tu turun sesat lah. Yang anak, yang bini apa semua ni keluarga balik dah mai duk cari dia tak jumpa. Turun pergi duk melilau cari dia. Jadi susah kau orang. Kalau kita tidak ada daya upaya kerana tak mampu pi masa kita tengah cergas muda, itu satu pasal lah. Tapi kalau kita mampu masa muda, pi clear bang. Masa muda ni pi clear bang. Tukar kereta ni secondary. Tukar kereta ni secondary. Kereta ni kalau tukar tak apa tukar. Dia duk main model baru, kita pula ada saving sikit duk hambat model baru, tak ada di muka kita. Nanti tak lah. Tak tepi Zat, bak kereta ni, takat-takat boleh naik, tak kena hujan panas pun sudah pisah dulu, pergi clear hak Mekah dulu. Balik main kita fikir lah apa yang kita boleh fikir. Dia ni kalau pi masa umur lanjut, dia nanti main lah benda ni. Betul lah Ustaz dah abang di masjid Alhamdulillah tu, dia main macam tu. Sampai tawaf nak kena upah orang pikir, kita duduk di atas ni apa cerita? Puak tu pula kona baring ni, tawaf ni, kona baring. Kita ni dia punya duk pegang kiri kanan ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengoklah kesian. Dia tu pun sendiri hak duk kena usung tu. Dia tu pun sendiri tak rasa satisfied, tak rasa puas hati ibadat yang dia buat. Dia tu rasa tak puas hati. Dengan puak ni kona, dia bilang, dia rasa macam dia bilang baru 6, puak ni kata 7 dah. Tu lu mana? Jadi tuan-tuan, benda ni jadi. Dia balik pergi bilik, dia kata ke anak dia, aku kira 6. Dia buat lagu tu. Lah tadi awak mak tak ada. Dia kata dah habaq dah tadi pak, kata 6 dia pun naik petak aku turun tu. Dia mak kawan lain pergi pula dia kata. Itu lagu mana ibadat haji kita? Lagu mana ibadat haji kita? Kena tawaf tu pula, tawaf rukun tuan-tuan. Tawaf rukun ni salah satu syarat untuk kita tahallul. Salah satu syarat tawaf rukun. Bagaimana kalau sekiranya dia ni buat 6 semua? Kita tak tahallul sani. Kita boleh tahallul awal, kita tak boleh tahallul sani. Orang yang tak tahallul sani balik mai ke sini macam mana? Dia terlepas daripada pantang larang, tapi dia sangkut 3 lagi. Dia dengan isteri tak boleh bersama berdosa. Pasal apa? Pasal dia masih belum tahallul sani. Apa cerita? Ibadat ni buat kena bagi sempurna. Allah kata wa atimmul hajja wal umrah, dan sempurnakan ibadat haji dan umrah. Nak buat bagi sempurna ni, mau tak mau dia kena ada tenaga. Bila time tak ada tenaga, sudah pasti tidak boleh sempurna. Maka dengan kerana itulah, maka diberi ingat kepada kita oleh Nabi SAW, benda ni jangan duk berasa malas. Pimai kita nak kena buat. Boleh clear awal, clear bang awal. Dan sabda Nabi SAW, wa zalika anna Allah yaqulu fi kitabih, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan bermula yang demikian itu, yakni bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman ia dalam kitabnya, dan kerana Allah atas manusia pergi mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Walillahi 'alan nas, kerana Allah, maka Allah suruh kita manusia ni pergi ke Mekah untuk buat haji di Baitullahil Haram, iaitu orang yang kuasa berjalan ia kepadanya. Ibadat haji ni syarat dia apa? Syarat dia manistata'a ilaihi sabila. Syarat dia orang yang ada kuasa, ada kemampuan untuk pergi buat. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis Sayyidina Ali ini adalah hadis yang gharib. Masalah haji dan umrah itu fardukah dikerjakan ia? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab,
Bermula haji itu fardu ain atas tiap-tiap orang yang kuasa, iaitu hukum dengan ijma' al-muslimin, dan telah terang menerang atas yang demikian itu dalil kitab dan hadis dan ijma' ummah. Benda ni clear. Cerita haji ni wajib, cerita ni benda terang benderang, dia kata. Terang benderang, tak ada siapa lah yang hidup confuse. Betul-betul haji ni wajib lah. Orang tak sembang dah tajuk tu. Ya? Kalau habis-habis tak lagi ada kawan kat tengah ustaz nak tanya ustaz hukum buat haji ni betul-betul apa, kita balik mikrofon ni kat dia. Orang tak tanya dah soalan ni. Ustaz ni nak tanya ustaz sembahyang subuh ni apa hukumnya, orang tak tanya dah soalan tu. Tanya ni cukup leceh. Nampak? Jadi dia kata cerita pergi Mekah buat haji ini cerita wajib yang semua orang pun tahu. Semua orang pun tahu. Dan benda ni telah ijma' ummah atas wajibnya dia. Begitu. Dan ada pun umrah itu maka adalah ia satu fardu daripada beberapa fardu Islam, iaitu padanya dua qaul yang masyhur. Telah menyebutkan dia oleh sahibul muhadzab dengan dalil kedua. Bermula yang sahihnya dengan ittifaq ashab iaitu fardu. Umrah untuk disamakan dengan haji, umrah dengan haji itu umrah fardu. Dia kata fardu mesti kena buat umrah dalam musim yang sama dengan haji yang kita buat. Maka hukum mengerjakan umrah itu fardu. Maka ialah yang mansus pada qaul jadid bagi Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dia ada dua qaul. Satu dia panggil qaul qadim, satu dia panggil qaul jadid. Qaul qadim pendapat dia yang dulu. Kemudiannya bila dia berhijrah naik ke Baghdad, dia ada satu pendapat baru lagi. Pendapat baru ni dia panggil qaul jadid. Begitu. Dan pada qaul qadimnya, pada awalnya Imam Syafi'i kata sunat yang mustahabbah, iaitu tiada ia fardu. Imam Syafi'i mula-mula sekali dia duk ingat buat haji wajib, umrah tu sunat dia. Sunat yang mustahabbah, sunat yang amat disukai oleh Allah. Imam Syafi'i ingat macam tu. Kemudiannya setelah dia lagi duk kaji, duk jumpa hadis Nabi, duk jumpa. Oh, dia kata tak. Sebenarnya umrah yang dikerjakan sama dengan haji itu, umrah tu fardu. Dia kata bukannya sunat. Ini fatwa yang disebut sebagai qaul jadid, pendapat baru bagi Imam Asy-Syafi'i. Dan telah berkata Al-Qadhi Abu Tayyib di dalam ta'liqnya, dan telah menas atas dia oleh Asy-Syafi'i di dalam kitab Ahkamul Quran, yakni daripada hadis. Imam Syafi'i sabitkan fardunya amalan umrah ketika buat haji ini di dalam kitab dia. Maka kata ashab kita, maka jika kita katakan fardu, maka iaitu pada syarat sahnya dan sah mubasyarahnya dan segala kewajipannya dan haramnya daripada umrah Islam, seperti haji, seperti lagi akan datang kenyataannya. Bila kita kata umrah itu fardu, maka kita kena jaga dia seperti mana haji juga fardu. Kena jaga. Tak boleh buat lebih kurang. Pasal apa? Bila kata fardu, wajib. Mesti kena buat lebih elok. Macam tu. Dan kata ashab kita, dan kekuasaan yang satu itu memadai bagi wajib haji dan umrah sekaliannya. Masalah yang dikatakan istita'ah ataupun kuasa itu, adakah ia syarat bagi mengerjakan haji? Yang kata orang Islam diwajibkan pergi ke Mekah buat haji. Wajib kepada siapa? Wajib kepada orang yang mampu, kepada orang yang berkuasa. Adakah berkuasa ataupun mampu itu menjadi syarat untuk orang tu wajib buat haji? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bermula kuasa itu satu syarat bagi wajib haji. Dan ini disabitkan dengan ijma' muslimin. Dan telah bersalah-salahan mereka pada hakikatnya dan syaratnya. Maka mazhab kita Syafi'i bahawasanya kuasa itu dua macam. Yang pertamanya kuasa mengerjakan dengan sendirinya. Yang kedua kuasa mengerjakan dengan yang lainnya. Maka yang pertama itu ditilik padanya, iaitu jika ada ia dari Mekah sejauh kasar sembahyang yang harus, maka padanya 5 syarat. Kita wajib pergi buat haji ni ada dua. Satu, kita wajib dan kita boleh pergi buat sendiri. Tak perlu tunggu kota tabung haji, tak perlu tunggu kapal terbang ada, tak perlu. Pasal apa? Pasal kita duduk dekat dengan Mekah dan kita mai ke Mekah, jaraknya lebih kurang, membolehkan sembahyang jamak dan qasar. Kita kata 60 batu. Kita dengan Mekah lebih kurang nak pialuk start je. Misalnya macam tu. Kalau macam tu keadaan kita, dia kata kita masuk kumpulan pertama. Kuasa mengerjakan dengan sendiri. Tak ada nak tunggu orang lain punya cerita, tak ada. Visa-visa apa tak ada, kita boleh pergi bila-bila masa kita nak pergi. Yang tu masuk kumpulan pertama. Yang kedua, dia kata kuasa mengerjakan dengan yang lainnya. Kita berkuasa untuk pergi buat haji, duit cukup, apa semua cukup, semua okey dah. Kota aja tak ada lagi. Maka yang ni dia kata apa? Kuasa mengerjakan dengan yang lain. Kita dah berkuasa, tapi nak tunggu satu pihak lagi pula kata kita boleh pergi, baru boleh pergi. Macam tu.
Baik, jadi syarat kepada orang yang mempunyai kemampuan untuk pergi haji ni, dia dah mampu dah, memang boleh pergi dah, maka dia tengok syarat-syarat berikut. Apa dia? Yang pertama, mau ada badannya sihat. Dia dengan Mekah, lebih kurang sini nak pergi, Al-Ustaz, dekat je. Jadi kira dia dah sepatutnya dah pergi buat haji, tapi bila main musim haji tu, tengok dia sihat ke tak. Kalau tak sihat, maka tak wajib lagi. Sihat, cukup satu syarat untuk membolehkan dia pergi Mekah. Yang kedua, ada bekai dan ada ayam yang dapat dengan harga yang patut pada beberapa tempat yang pada adatnya ada padanya dalam masa pergi dan balik itu. Yang kedua, apa dia? Syarat dia cukup bekai. Dia nak pergi dari sini, nak pergi ke Mekah tu, dia nak kena lalu padang pasir dan dia ada bekai yang cukup. Bekai dalam bentuk ayam, makanan dan sebagainya cukup. Dan kalau sekiranya dia bawa ayam, boleh bawa takat sikit aja, tapi dia duduk baca tengah jalan tadi ada orang jual ayam, dia nanti beli di sana. Dan ayam tu pula dijual dengan harga yang patut, maka dia wajib beli. Tapi kalau pada masa tu ayam dijual 3-4 kali ganda punya harga, lebih daripada harga biasa, sehingga menyebabkan dia tak mampu beli, maka tidak wajib dia pergi pada tahun tu. Itu dia. Ini detail lah, ini dia main detail. Yang ketiga, dia kata ada kenderaan yang sepatut dengannya, dengan upah yang patut ataupun dengan harga yang patut. Ada kenderaan nak pergi, ada unta untuk dia pergi sampai ke Mekah. Kalau nisbah kepada orang dekat. Kalau nisbah kepada kita orang jauh, ada kapal terbang nak pergi. Kalau ada kapal layak jalur gemilang aja, tak ada kira. Saya takut ni kena pukul ribut, patah tiang pula. Kan? Kalau ada kapal terbang, yang kapal terbang itu kapal terbang yang bukan apa yang jatuh tu? Karibau. Bukan karibau. Maknanya boleh pergi. Kalau dia kata tahun ni nak pergi buat haji, dia kata tak ada. Asia. Asia dia kata Mas ke, Transmil ke, apakah semua tak ada tahun ni. Karibau aja dia ada. Dia kata Karibau, selamat jalan, hamba pergi dulu, aku nanti tahun depan pula. Nanti tahun 2000. Tahun 2000 depan nanti hapus kira Karibau ni, nanti mai hak lain nak tahu aku pergi. Pasal apa? Pasal kenderaan yang ada itu tidak menjamin keselamatan. Tak menjamin. Tuan-tuan tahu, tanya kawan-kawan kita yang kerja QDN, ada ni malam ni, tanya mereka hak mana hak kena naik nama, nak kena bawa helikopter hak jenis duk jatuh selalu ni, nak kena naik kapal terbang hak duk jatuh selalu ni, semua yang hajat tuan-tuan, semua yang hajat. Pasal duk tahu dah, kata naik tu tak tahu apa nak jadi, duk dengar dah, jatuh banyak dah. Takut tuan-tuan, tapi kerana kerja apa nak buat. Kalau diberi pilihan, tak mau naik dah depan ni, tak mau naik dah. Pasal apa? Saja aja kesian anak 2 orang, anak 3 orang duk tinggal. Baru menikah seminggu. Kalau hamdalah tak apa juga lah. Kan? Dia mati kerana nak pergi perang jihad. Dia baru melalui malam pertama. Tiba-tiba malam pertama itu dipanggil dia untuk pergi berjihad. Dalam keadaan berjunub, dalam keadaan janabah tu, dia turun pergi menyahut panggilan jihad. Syahid dia di medan perang. Tak apa, mati di medan jihad, sehingga kan Nabi SAW nampak Hamzah dimandikan oleh malaikat. Yang ni tak tahu macam mana. Kan? Sampai macam tu punya doa. Kalau macam tu punya kapal terbang nak bawa kita pergi Mekah, nanti saya lalu. Wajib pergi tu gugur kerana Karibau. Kan? Jadi macam tu. Marah dia pakai kita. Baik. Nah itu kenderaan pun tahun ni punya pergi Mekah naik apa Transmil apa tu Asia. Kata la ilah orang tua kasihan sampai lutut ni belaga bangku depan punya sempit rapatnya, tak tahu pasal apa, ke jenis Asia bangku rapat ke ataupun dia pergi buat lagu bengkelang duk buat ke. Ya, bengkelang duk buat lama dah kerja ni, dia pergi cabut bangku tu, dia tanam balik bangku tu. Pasal apa? Nak maksimumkan passenger. Kalau betul lah kan, kalau betul lagu orang tua duk balik cerita kata Allah teruklah ustaz, bengkak kepala lutut. Dia kata nak sampai di Jeddah tu bengkak kepala lutut, tak boleh menguat. Tuan-tuan boleh bayang, tuan-tuan duduk berbelas jam atas kapal terbang, duduk krem macam tu, nak menguat tak boleh. Kalau orang yang mudah kena histeria ni kena dah, duduk nak menguat tak boleh, menjerit wih kena habis satu kapal terbang histeria. Kan? Pasal apa? Kalau dah betul benda ni kerana nak maksimumkan penumpang, kerana nak save cost, jangan. Pasal apa? Dia bawa mudarat kepada orang. Jangan sampai macam tu. Ibadat haji ni buat bagi sempurna. Terus ada buat lagu orang nak pergi kerja kelang, betul tak mah? Takat-takat puak kelang naik van sempit sudah. Kita nak pergi Mekah, kita nak selesa sikit. Pasal apa? Pasal di sana kita nak buat ibadat, bukan nak pergi tidur.
kita nak pergi buat ibadat, biarlah perjalanan pi itu selesa. Contoh. Baik, yang keempat syarat dia aman jalan daripada ketiadaan kekacauan. Pastikan perjalanan route kita nak pergi itu tak ada jadi hura. Kalau kata kapal terbang kita nak naik ni, dia nanti nak turun di Indonesia dulu. Tak mahu. Pasal apa? Puak tu tengah duduk kalang kabut lah ni. Oh, puak tu kalang kabut lah ni. Tonton tengok dalam internet, dia duduk hantar main gambar bukan-bukan. Nuhak bergaduh di Ambon tu. Kerat kepala angkat duduk pegang begitu, darah menitik tak. Tempat macam tu kapal terbang kita nak transit, tak faham apa dulu. Pasal apa? Tidak ada jaminan keamanan pada jalan. Dunia bukan aman lah ni, tuan-tuan tahu lah ni dunia tak aman. Jiran saya depan rumah baru hilang anak perempuan umur 16 pula lagi, umur 16, daripada Tasik Belugok keluar nak pergi mengaji no sekolah agama Sungai Limau di Yan. Selalu pun mak dengan ayah hantar. Hari tu dia pas sibuk sikit, suruh anak balik naik bas, umur 16 dah, cerdik dah, haraplah balik naik bas. Dan mak pak pun duk ingat dah balik naik bas sampai. Hari Senayan malam Selasa, kawan-kawan dia asrama dia telefon main, tanya pasal apa tak main sekolah lagi, demam dah. Terkejut mak pak. Hari Sabtu lagi dah pergi? Tak ada. Nampak? Malam tu juga lompat turun pergi sampai pukul 12, pukul 1 pagi sampai di sana pergi duduk tanya kawan-kawan lagu tu ni, tak tahu pergi ke mana. Sampai hari ni semalam buat baca Yasin, semayang hajat, minta ya Allah Tuhan tolong selamatkan anak. Mak ni menangis sampai kering air mata dah. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau anak kita kena kering air mata ni menangis? Nak pergi cari tang mana? Nak pergi tuju cari tang mana? Kita pun tak tahu kita nak tuju cari tang mana, tak tahu nak cari. Nak start cari tu, nak start tang mana? Tak tahu. Malaysia ni bukan kecil. Nak cari dalam negeri Kedah saja pun bukan kecil-kecil kawasan. Nak cari dalam kawasan utara ni lebih-lebih lagi. Nak cari dalam Malaysia ni, tahkah dia bawa pergi balik sana sepadan Siam dah tak apa, wallahu a'lam. Dalam kepala mak pak ni duk main macam-macam punya duk main dah, tak tahu nak fikir dah. Aman ke dunia kita lah ni? Pasal apa tak aman? Dia mau tanya yang tu. Bila kata aman ke dunia lah ni, kata tak aman. Pasal apa tak aman? Pasal orang tidak mau ikut hukum Allah. Pasal tu. Pasal orang tidak mau ikut hukum Allah, pasal tu tak aman. Awak kalau ikut hukum Allah aman kan? Pasti aman. Kita tak kata insya-Allah dah. Pasal apa? Pasal Allah bagi jaminan dah. Allah kata ikut hukum dia aman. Kalau kita ikut hukum Allah aman. Tidak ada kelang kabut, tidak ada tak yakin dalam diri ibu bapa, tidak ada benda ni semua. Pasal apa? Pasal kita tahu Allah jaga. Nakalam minallah, Allah janji dia akan seksa orang yang buat benda tak elok, dan dia akan pastikan keamanan kepada orang yang elok-elok ni. Maka tidak akan ada orang yang buat tak elok dalam dunia ni. Dengan kerana tidak ada jaminan itu, hari ni kita sebagai bapa, kita pun tak tahu selamat ke tidak anak-anak kita yang ada ni. Dalam perjalanan nak pergi sekolah boleh kena. Tak tengok kes di Kuala Lumpur tu, anak Hindu perempuan yang kena cabul kehormatan, kemudian dibunuh, lempak masuk wah titi macam tu saja. Jahat ke budak ni? Budak ni keluar daripada rumah nak pergi mengaji ke sekolah. Keluar daripada rumah nak pergi sekolah, nak pergi mengaji. Ada orang jahat tengah jalan, buat rosak dia, bunuh dia, lempak mayat dia pergi wah titi macam tu aja. Aman ke dunia ni? Tak terfikir kalau dah sampai masa kita pergi cari apakah jaminan keamanan yang ada dalam dunia ni. Bila kita cari, tidak ada jaminan melainkan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah janji aman kalau kita ikut undang-undang dia. Tak boleh fikir lagi. Sampai lah tak boleh fikir lagi. Sampai lah ni tak tahu nak fikir. Kata Allah sahaja yang boleh menjanji keamanan kepada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi aman ini perlu. Sehingga kan di Mekah buat haji pun pastikan perjalanan aman. Barulah wajib mengerjakan ibadat haji. Dan yang kelima, ada waktu yang sampang, yakni yang lapang, berjalan dan menunaikan hajatnya. Dia pergi itu dia tak rush. Kita buat ibadat kita tak mau kelang kabut. Biar kita betul-betul ada masa yang lapang, selesa, dan sememangnya kita rasa kita boleh buat ibadat dengan sempurna. Kalut-kalut apa semua tak mahu. Pasal apa? Pasal kita nak pergi buat ibadat. Macam tu. Dan dia kata, adapun apabila ada ia sakit, yang akan dapat ia akan masyaqqah. Itu bahasa Arab tu. Masyaqqah maksudnya susah. Dan kalau sekiranya dia ni sakit, yang sakit tu mendatangkan masyaqqah, mendatangkan susah kepada dia, yang tiada beradat, maka tiada lah lazim haji ke atasnya. Dia sakit. Sakit yang nak jadi susah kalau pi. Kalau pi nak jadi susah. Sakit apa yang nak jadi susah kalau pi ni? Macam-macam lah. Macam-macam jenis sakit yang duk makan ubat saja ni. Hak jenis macam ini, tak sapilah.
Kalau pergi tengok tuan-tuan, pergi di komplek haji, tabung haji bayar lepas, pergi komplek haji Kelana Jaya, kita tengok nak pergi tu pun sampai kiri kanan punya duk usung tak sastilah. Sampai peringkat tu dia tak masuk dah dalam kumpulan yang wajib pergi dah. Duduk rumah. Duduk rumah lah. Pasal apa? Kalau pergi, dia pun tak boleh buat sempurna, dan kalau pergi dia menyusahkan orang yang duduk ada kiri kanan dia. Kalau anak pergi, anak nanti susah dengan dia. Kalau anak tak pergi, orang sebilik dengan dia, nanti susah dengan dia. Jadi kalau dah sampai peringkat dia kata sakit yang akan mendatangkan masyarakat. Sakit yang kalau pergi sana nak jadi susah ke dia dan susah ke orang. Maka bagi orang yang macam ni, maka tiadalah lazim haji ke atasnya. Maksud tidak wajib ke atas dia. Dia tidak ada kuasa untuk mengerjakan haji. Wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok bab majaa fi ijabil hajj wazat warahilah. Cerita tentang wajibnya haji dan apa dia bekalan yang perlu kita bawa ketika mengerjakan ibadah haji. Wallahu a'lam. Apakah hukumnya seorang yang menjadi imam sembahyang sedangkan ketika dia berwuduk dia tidak gosok kakinya, cuma sekadar jirus sahaja? Dia lagu ni. Syarat dia ayat semayang mesti sah. Barulah boleh sah semayang. Jadi kalau sekiranya dia ni kita tengok masa dia ambil ayat semayang tu, masa dia ambil ayat semayang tu kita tidak yakin ayat semayang tu meratai pada anggota wuduk dia. Kita tidak yakin. Bahkan kita pasti ayat wuduk tidak rata pada kawasan yang menjadi anggota wuduk. Dan sat lagi tengok dia naik jadi imam, kita tidak boleh ikut dia. Kerana pasti wuduknya tidak sah, bagaimana dia nak mengimamkan sembahyang? Tak boleh ikut dia. Kalau kita ikut juga belakang dia, kita dapat pahala sembahyang seorang. Pasal apa? Pasal hal keadaan kita tahu kata dia tidak sah jadi imam. Bagaimana mungkin kita menjadi makmum dia? Begitu. Penting tuan-tuan benar ni. Bak ayat semayang, bak apa ni cukup penting. Itu sebab selalu kita sebut benar ni. Dengan kerana ayat semayang saja kita boleh pergi neraka. Dengan kerana ayat semayang kita ambil tak sempurna, kita boleh pergi neraka. Kita tolong perkemah benar ni. Kita sendiri mau perkemah, anak-anak kita di rumah kita cek. Kita sendiri cek macam mana cara dia ambil ayat semayang. Biar dia bila kecil dia tahu cara nak ambil ayat semayang yang boleh menjadikan ibadat yang dia buat tu sah. Kena, benda ni kena buat. Wallahu a'lam. Seorang yang mengamalkan dirinya sebagai pemisah agama dan politik, ni apa ni? Adakah dia dikategorikan sebagai sekularisme ataupun sosialisme? Oh, apa dia? Maksud dia ni dia kata agama politik tak campur. Amin. Okey. Kalau dia ni jenis orang yang beriktikad begitu, agama, politik, dia jenis orang yang tepat macam tu. Dia satu orang yang sekular. Dia dipanggil sekularis. Dia tu sekularis. Faham yang ada dalam diri dia tu faham sekularisme. Dia tak sama sekularis dengan sekularisme. Pasal saya pun tak tahu apa. Orang tu kata begitu. Tak sama. Dia tu satu orang yang sekularis. Faham dia tu faham sekularisme. Apa dia? Faham memisahkan agama daripada aspek-aspek lain. Dia kata agama ni semayang. Ada orang tegur saya. Dia kata saya kesian kat Ustaz Samsuri tu. Dia kata pasal apa? Dia duk mengajak lah ni orang duk pergi dengar ramai. Dia kata. Tapi dia ni, dia bila baca kitab dia suka duk bawa contoh-contoh semasa ni. Tak boleh macam tu. Kita kalau baca kitab, kita mau baca hak agama je. Dia kata. Dia bila baca dia ada duk buat contoh hak semasa ni. Dia kata tak boleh, hak semasa ni bukan agama. Kita mau baca hak agama je. Dia duk buat lagu tu, isi orang tak mau dengar. Dia yang tak mau dengar. Orang lain nak dengar kan? Dia cerita ada lagu tu. Cerita ada lagu tu. Tuan-tuan, agama kita ni bukan agama zaman Nabi Muhammad saja. Agama kita ni agama yang sesuai zaman Nabi, zaman kita dan sampai zaman berlaku kiamat. Agama kita ni. Maka dengan kerana itu, agama Islam ni dia relevan sepanjang masa. Relevan sepanjang masa. Walau sejuta orang kata Islam tidak relevan, di sisi Allah Islam relevan. Maka dengan kerana itu, bila kita bercakap pasal Islam, kita kena bagi orang nampak bahawa Islam yang kita duk bercakap ni bukan Islam zaman dulu. Tapi Islam yang kita bercakap ni adalah Islam yang sesuai dulu, sesuai lah ni dan sesuai sampai bila-bila. Tentu tak boleh baca cerita Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, cerita sekadar Sulaiman saja. Jadi tuan-tuan kena cerita apa kaitan yang Allah bagi kepada Sulaiman itu kepada masyarakat kita lah ni.
Cerita kaitan itu, nak habaq kata apa yang Allah bagi dekat Sulaiman itu, Allah yang bagi dekat Sulaiman. Allah tu juga, Allah yang duk adalah ni. Jangan duk ingat kata Tuhan Sulaiman tu, Allah zaman tu ya. La ni Allah lain. Jangan duk ingat lagu tu. Allah itulah yang ada zaman Nabi Adam dulu, Allah itulah zaman Nabi Sulaiman dulu ni, Allah itulah zaman Nabi Muhammad, Allah itulah zaman kita, Allah itulah sampai bila-bila. Macam tu. Maka Islam ini dia bersifat current. Current makna bukan current. Current ni makna dia bersifat semasa. Islam ni agama yang bersifat semasa. 1400 dulu pun Islam current, la ni pun Islam current, sampai bila pun Islam current. Orang yang tidak mau kepada Islam yang current, dia kena current. Dia bilang tu. Tak sungguh. Kadang-kadang kita kesian orang yang tak faham ni. Dan malangnya yang tak faham ni, dia tidak pernah cuba mai duduk dan nak ambil faham. Tak pernah cuba. Dia kira lagu dia tu kira faham dah. Jadi sampai bila pun duduk tak faham situ lah. Dan bila orang cuba nak bagi faham dia, dia kata kat orang yang cuba nak bagi faham dia kata hang tak faham. Banyak tuan-tuan orang macam ni lah ni. Jadi kita terpaksa cakap lagu mana yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, lagu mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Macam tu. Ustaz dia kata soalan, apakah hukum hutang yang tak dibayar? Apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau terlupa macam mana Ustaz? Apa adanya? Apakah hukum tak bayar hutang? Yang tu dia nak tanya. Apakah sabda Nabi kalau terlupa macam mana Ustaz? Kod ni kod. Hadis kata rufi'al qalam an salatin. Kod Nabi kata diangkat qalam. Qalam maksudnya yang nak tulis dosa dan pahala tu Allah angkat terhadap 3 golongan manusia. Di antara golongan yang Allah tidak tulis sebagai dosa ialah orang yang terlupa ataupun orang yang tidur sehingga dia jaga. Orang yang terlupa sampai dia ingat. Itu kod. Jadi dia nak kaitkan kod lah, saya faham begitu. Kod dia nak kaitkan di sini, dia ni berhutang dengan orang, terlupa nak bayar. Banyak cantik. Dia terlupa, dia hutang kat orang, lepas tu dia terlupa nak bayar. Jadi dia harap hadis tadi ni. Hadis tadi ni terlupa kira okey. Kira tak gaduh bayar, tak ada dosa. Pasal apa? Pasal dia terlupa. Yang ni jawapannya banyak cantik. Tak boleh, hutang mesti kena bayar. Pasal apa kita kata hutang mesti kena bayar? Pasal Allah bagi tahu dalam Quran. Tuhan kata apa? Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Allah kata kalau kamu nak berhutang dengan satu orang dengan janji nak bayar pada satu tempoh yang akan datang, faktubu, maka hendaklah kamu tulis. Perintah Quran, itu Quran, bukan hadis Nabi, itu Quran. Kalau kamu nak berhutang atau kamu nak bagi hutang, kira bab hutang. Kalau sekiranya kamu nak involve dalam hutang, pastikan faktubu, ada surat perjanjian dia. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya tak lupa. Jadi bila kita buat hutang, kita hutang kat dia, dia hutang kat kita, kita tak tulis, itu dah satu kesalahan. Pasal apa? Quran suruh kita tulis, kita tak tulis, sudah jadi satu kesalahan. Lepas itu pula dah hutang, buat lupa. 2 kesalahan. Kalau tak tulis, lepas itu terlupa sungguh, bukan buat lupa, terlupa sungguh. Macam mana pula? Berdosa pasal tak tulis. Dosa juga, tak lepas juga. Dan bab yang akan datang dalam bab haji ni, dia akan datang insya-Allah bulan depan, dia akan masuk tajuk tu. Apa dia? Mengerjakan haji ni wajib. Dia kata, adakah wajib mengerjakan haji ini sehingga kita boleh secondarykan hutang? Faham tak? Adakah wajib mengerjakan haji ini sampai ke peringkat kita boleh nombor 2 kan hutang? Kita ada hutang dengan orang, kemudian di samping tu kita ada duit untuk pergi haji. Bolehkah kita yang ada hutang dengan orang ni, kita pergi haji dulu, balik saat ni baru nak bayar hutang? Boleh ke tak boleh buat macam tu? Ada dalam kitab ni, dia nanti beritahu. Dan di sana kita nanti nampak betapa beratnya hutang ini mesti ditunaikan. Dan satu-satunya dosa yang tak lepas di padang mahsyar esok, apa dia? Dosa hutang. Satu-satunya dosa yang tak lepas kita di padang mahsyar esok, tak lepas. Ibn Nabi bagi syafaat pun tak lepas. Pasal apa? Pasal hutang. Jadi cerita hutang ni, cerita jangan dibuat pasal. Dia kata begitu. Hak mana yang teringat apa, kita lihat apa. Banyak yang orang duk tanya lah ni apa dia. Dulu dia berhutang dengan kawan tu, dia pun memang ingat dia hutang, saja dia buat tak ingat. Kemudian masa berlalu, sampai satu peringkat masa dia jadi satu orang yang main masjid mengaji. Bila dia main duk mengaji, dia duk dengar cerita bencana yang akan timbul akibat daripada hutang. Dia naik takut. Maka dia recall balik, dia ingat balik
hutang-hutang yang dia buat dengan si Polan itu, dia nak pergi clear balik hutang. Sedangkan dia dah tak boleh lagi dah nak menghubungi orang yang bagi hutang ke dia. Pasal apa? Kawan tu dulu kerja dengan dia. Lah ni dengar kata kawan tu dah pencen dah dan tak tahu kawan tu balik pergi buat rumah berkampung tang mana dia pun tak tahu. Hak macam ni punya kes banyak. Telefon tanya, yang email tanya, yang jumpa tanya, banyak kes-kes yang macam ni. Baik, dalam Islam dia kata apa? Dalam Islam dia kata wajib diiklankan cerita kita nak bayar hutang. Moboh muka kita masuk dalam surat abang tu, bukan tulis kata dikehendaki polis. Boh muka kita tu bagi tahu muka di atas ni muka hutang. Tulis dalam surat abang macam tu. Jadi mana-mana orang yang ada pernah bagi hutang kepada syekh yang gambar di atas ni, tolong hubung nombor telefon berikut. Kena buat begitu. Kawan nanti telefon dia, ni aku ni siapa? Ayah hang buat lupa kat aku no. Angkat pi 15,000 itu hang buat lupa. Oh hang dah. Ada ingat balik. Angkat, bukan 15,000, 15 ringgit kot. Kamu clear abang. Dapat macam tu punya, set elok-elok, pergi jumpa, clear abang hutang. Pasal apa? Benda ni menyebabkan kita sangkut di padang mahsyar. Sangkut padang mahsyar ni cerita leceh. Cerita yang cukup leceh, minta Allah jauh kita daripada bencana hutang. Na'udzubillah min zalik. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silahkan. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah.